Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi kepada tiga Mumtaz, kita akan sambung balik pembelajaran kita dengan masih lagi dalam bab 1 tetap hukum indeks tapi part 2. Okey, jom kita tengok hari ni kita nak belajar apa. Okay, so kriteria kejayaan dalam sepanjang video ini, di akhir video ini nanti awak semua mestilah dapat untuk menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dan punca kuasa. Menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa dengan tepat. Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan tiga hukum indeks yang kita akan belajar hari ini dan apa kaitannya dengan punca kuasa dan juga kuasa. Okey. So, kita nak imbas kembali untuk yang kelas yang sebelum ni. Kita dah belajar dua hukum indeks, iaitu A kuasa asas apabila dikuasakan dengan kosong akan menghasilkan nilai 1, yang mana A tu tak boleh sama dengan kosong lah. Dan yang kedua ialah apabila asas kita mempunyai indeks negatif, maka indeks itu kita akan asas kita tu akan jadi 1 per A kuasa N, yang mana A pun juga tak boleh kuasa dengan kosong. Contohnya apa? 2 kuasa kosong sama dengan 1, 25 kuasa kosong 1, 1547 kuasa kosong pun 1. Okey. Oops, sorry. Okey, kemudian yang ni pula, kalau 2 kuasa negatif 3 akan dapat 1 per 2 kuasa 3. Kalau 4 kuasa 7 akan jadi kenapa ni? 1 per 4 per 7. Okey, sebelum kita pergi lagi jauh, kita nak recall sekejap ataupun imbas kembali apa yang awak dah belajar waktu tingkatan 1 ataupun tingkatan 2, yang mana awak dah belajar dah kuasa tingkatan 1 kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan juga punca kuasa 3. Okey, contohnya kita diberi satu soalan X kuasa 2 bersamaan dengan 25. Jadi macam mana kita nak cari nilai X ni? Okey, macam yang kita tahu, kalau kuasa 2 ni dibawa sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Okey, so X ni kuasa 2 ni kita bawa sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Punca kuasa 2 25. Jadi punca kuasa 25 ialah, kalau kita tekan kalkulator akan dapat 5. Okey. Tapi dalam tingkatan 3 ni kita nak kenal satu hukum indeks yang ada kaitan dengan punca kuasa. Okey. Soalan yang sama saya boleh tulis. Okey, X kuasa 2 sama dengan 25. Okey, yang macam mana yang kita tahu, kuasa 2 ni bila pindah sebelah dia akan jadi punca kuasa. Jadi dalam hukum indeks kali ini kita nak kenal bahawa punca kuasa juga boleh ditulis dalam bentuk indeks 1 per 2. Okey, jadi bila kita tekan kalkulator, 25 kuasa 1 per 2 akan jadi 5 kuasa 1. Jadi 5 kuasa 1 ialah 5 lah. Okey, sama juga dengan kuasa 3. Okay, kita tengok satu contoh negatif pula. X kuasa 3 bersamaan dengan 27. Okay, kalau ikutkan punca kuasa, kita boleh tahu kalau kuasa 3 ni pindah sebelah, dia akan jadi punca kuasa 3. Okay, bawa sebelah, dia akan jadi punca kuasa 3 27. Jadi bila tekan kalkulator, kita akan dapat punca kuasa 3 27 ialah 3 punca kuasa 3 kuasa 3. Okey. Jadi X ialah 3. Tapi dalam hukum indeks kita tahu yang bila punca kuasa kita boleh tukar kepada bentuk indeks, yang mana X bersamaan dengan 27 kuasa. Kalau ini kuasa 3, ini punca kuasa 3, dia akan jadi 1 per 3. Jadi bila tekan kalkulator akan dapat jawapan yang sama, 3. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat ialah, bila kita jumpa satu asas yang mana kuasanya ialah punca kuasanya ialah punca kuasa N, kita boleh tulis sebagai A kuasa 1 per N. Macam mana yang kita buat sekarang ni. Bila punca kuasa 2 akan jadi 1 per 2. Bila punca kuasa 3 akan jadi 1 per 3. Kalau punca kuasa 4 akan dapat 1 per 4. Okey. So, jom kita tengok beberapa contoh macam mana kita nak ubah daripada bentuk-bentuk ini kepada
satu bentuk yang hukum indeks yang kita dah belajar tadi. Okey, jadi kalau kita diberi dalam bentuk pecahan, dalam bentuk indeks begini ataupun bukannya punca kuasa, kita tahu yang apabila 1/n sama juga dengan punca kuasa n. Jadi kita boleh tulis apabila 2 maksudnya punca kuasa 2. Punca kuasa 2 25. Tapi kebiasaannya bila punca kuasa 2 kita takkan tulis 2 di hadapan. Dia akan start dengan 3, 4, 5 dan seterusnya, baru ada kita tulis. Tapi bila 2 kita tak perlu tulis pun, kita faham yang itu punca kuasa 2. Okey, yang ni pula kita dah diberi punca kuasa. Jadi kita nak tukarkan dalam bentuk indeks 64 kuasa 1/3. Okey, yang ni 32 1/5. Kita kena tukar dalam bentuk punca kuasa. Okey, punca kuasa berapa? Sini, bawah ni 5 Punca kuasa 5 32. Okey, kemudian soalan seterusnya, H punca kuasa 7. Okey, kita boleh tulis dalam bentuk H 1/7. Okey, seterusnya 81 punca 1/4 juga bersamaan dengan punca kuasa ni bawah ni 4 kuasa 80. Okey, asas 81. Yang ni pula bila terbalikkan jadi hukum indeks, kita boleh tulis sebagai 36. Okey, macam saya cakap tadi, bila tak ada apa-apa kita faham yang itu adalah punca kuasa 2. Jadi 1/2. Okey, bila saya dah tulis ni, tolong pause video ni sekejap dan salin contoh-contoh ini dalam buku tulis supaya awak lebih faham dan ingat apa yang kita dah belajar. Okey, pause sekejap dan salin. Okey, sekarang kita nak sambung kepada hukum indeks M/N. Okey, seperti mana yang kita tahu, M/N ialah sama juga dengan M darab 1/N. Okey, bila kita darabkan hukum indeks, bila darab dia akan jadi M/N lah, sama dengan yang ini. Dan kita tahu yang apabila darab kita boleh keluarkan yang 1/N ni. Okey, kita boleh tulis dalam bentuk ini. A kuasa M dalam kurungan kan, 1/N. Kan ini kan darab, hukum indeks ni kita dah belajar. Okey, bila darab kan sama je dengan yang ni, sama je. Maksud dia sama. Okey, dan baru tadi kita belajar bila 1/N adalah sama dengan punca kuasa N. Jadi kita juga boleh tulis dalam bentuk punca kuasa N asas A kuasa M. Okey, jom kita tengok beberapa contoh macam mana kita nak tulis dalam bentuk kedua-dua ataupun ketiga-tiga ini. Okey, so kita diberi 64 kuasa 22/3. Okey, 64 kuasa 2/3, kita faham yang 64 ini ialah 2 darab 1/3. Jadi dia juga bersamaan dengan 64 kuasa 2. Okey, kita letak dalam kurungan dan dia kuasa lagi dengan 1/3. Dan maksudnya juga sama apabila kita tulis punca kuasa 3. Ni nampak ni, 1/3 ni kan punca kuasa. Punca kuasa 3 64 kuasa 2. Okey, jadi ketiga-tiga ni sama je maksud dia. Okey, alright. So seterusnya kita dah diberi punca kuasa 4. Jadi kalau kita punca kuasa 4 ni, kita tukar dulu dalam bentuk 1/. Okey, dalam bentuk indeks. Okey, 81 kuasa 3. Okey, kita letak dalam kurungan kan. Yang ni punca kuasa 4 ni kita boleh tukar dalam bentuk indeks 1/4 lah. Okey, jadi dia samalah juga maksudnya dengan inilah 81 3/4. Okey, mudah je. Slow-slow kita tengok. Kalau dia punca kuasa ni, tukar kepada 1/, dulu 1/N tu. Kalau sini 4, 1/4 lah. Okey, so yang ni pula dia letak di luar. Okey, ni M, N ke N. Okey, ni 32. Okey, kalau nak tengok ni, kita tengok satu-satu. Okey, ini punca kuasa 2. Jadi kita tukar dulu kepada bentuk indeks 32. Okey, 1/2. Okey, lepas tu ada kurungan kan. So kita boleh letak kurungan dan kita letaklah kuasa 3. Sama je maksud dia. Okey. Okey, kemudian ataupun kita sama juga maksud dia 32 kuasa 3/2. Yang ni tadi 3/4. Okey, kemudian
Alright, yang ni. Dia tak ada kurungan, kita selesaikan satu-satu. Kita tengok ini ada punca kuasa 5. So, yang dalam ni kita kekalkan. Okay, 36 kuasa 2. Kita letaklah kurungan. Kita letak kurungan, dia punca kuasa 5. Jadi, 1/5. Jadi, sama juga maksud dia dengan 36. Kuasa berapa? 2 darab 1/5 kan ialah 2/5. Sama je maksud dia. Okay. Kita cuma main tukar-tukar je ni. Main tukar-tukar je. Okay, harap semua faham lah. Kalau 6 contoh ni, harap semua faham. Okay. Yang seterusnya ialah punca kuasa 7Y dikuasakan dengan 2. So, kita settlekan dalam kurungan dulu. Okay, ingat lagi tak BODMAS, bracket dulu kan. Bracket dulu Y. Okay, sebab ada kurungan, saya letak kurungan siap-siap. Okay, letak kurungan siap-siap. Okay, Y punca kuasa 7. Jadi, kita boleh tukar dalam bentuk indeks 1/7. Jadi, di luarnya ada kuasa 2. Kuasa 2. Jadi, kita letak je kuasa 2 kat sini. Okay, sama juga bila kita darab kedua-dua indeks ni. Okay, dia akan jadi 2/Y kuasa 2/7. Okay. Okay, dan soalan yang terakhir ialah X kuasa 4/9. Okay, X kuasa 4/9. Okay, kita boleh pecahkan dulu. Kalau macam nampak tak nampak, kita pecahkan dulu. X kuasa 4 didarabkan dengan 1/9. Okay, jadi awak boleh tulis sebagai X kuasa 4 ni. Dan awak letak kurungan 1/9. Okay, dia sama juga maksudnya dengan X kuasa 4. Ni 1/9. Punca kuasa lah. Punca kuasa 9. Okay, tolong pause kejap video ni. Lepas tu salin dalam buku latihan. Okay, jadi yang ni pula hukum indeks yang mana kita nak tengok. Tadi kita belajar sama juga A kuasa M/N. Dan sama juga maksudnya 1/N darab M. Okay. Okay, saya patah balik. Okay, kalau tadi kita tengok M darab 1/N. Tapi yang ini kita tengok boleh terbalik pula. Bila darab kan terbalik tu sama je maksud dia. Okay, jadi dia sebenarnya sama je. Cumanya dia hanyalah berubah tempat. Yang mana punca kuasa tu di dalam dan juga dekat luar. Okay, jadi sebenarnya sama je maksud dia. Okay. Kita cuba ubah yang ni. Kita diberi 16 kuasa 3/4. Okay, bila 16 3/4 kita juga boleh tulis sebagai 16 kuasa berapa? 3/4. Okay, 3/4 maksudnya 1/4 darab 3. Jadi ni kan, ni nampak ni 1/4 darab 3. Okay, jadi saya tulis dulu 1/4. Okay, letak dalam kurungan, kuasakan dengan 3. Okay, soalan seterusnya. Okay, nak tulis juga ke dalam bentuk ni? Kita buat. Okay, kita buat. Okay, dalam bentuk punca kuasa. Jadi kat sini 1/4. 1/4 kita faham ialah punca kuasa 4. Okay, kita tulis punca kuasa 4 16. Okay, ada kurungan kan? Ada kurungan. Kuasakan dengan 3. Sama bentuk dia dengan yang ini. Okay, soalan yang kedua. Kita dah diberi yang dalam kurungan. Jadi kita tukarlah. Ni, kita diberi dalam bentuk ini. Kita tukarlah dalam bentuk ni. Kan? Kita tukar dalam bentuk ni. So, sama je maksud dia. Nanti 49. Okay, bila ada ni, punca kuasa 2. Punca kuasa 2 samalah dengan 1/2. 1/2. Okay, kita buat kurungan. Dia darabkan dengan indeks kuasa 5. Okay. Okay, sama juga dengan maksud dia. 49 kita tukar dalam bentuk ini. A kuasa M/N. Okay, bila kita darab dua-dua indeks ni akan jadi 5/2. Sama je maksud dia kan. Okay, seterusnya kita ada dalam bentuk begini. Okay, dia bagi dalam bentuk begini. Yang ketiga ni. Okay, so kita cuba tukar dalam bentuk punca kuasa. Okay, bila 1/3 maksudnya punca kuasa 3. 1, 2, 5. Kemudian ish. Okay, kemudian kita letak kurungan dan didarabkan dengan kuasa 7. Okay. Dia akan sama jugalah dengan 1, 2, 5. Kuasa berapa kita tulis dalam bentuk ni. Okay, dia sama juga dengan 7/3. Okay, next. Y kuasa 2/7. Y kuasa 2/7. Sama juga dengan Y. Okay, dalam kurungan 1/7. Darabkan dengan kuasa 2. Ataupun kita boleh tuliskan punca kuasa 7 Y
Okey, didarabkan dikuasakan dengan 2. Okey, yang ni pula kita boleh tulis sebagai A kuasa 1/7 dikuasakan lagi dengan 4. Dan ataupun kita boleh tulis sebagai A 4/7. Okey, dan last sekali ialah kita boleh tulis sebagai punca kuasa 5 B, okey, dikuasakan lagi dengan 3, sama juga maksudnya dengan B kuasa 3/5. Okey, jadi secara konklusinya kita dah belajar 3 hukum indeks yang mana awak boleh hubung kaitkan apabila kita tukarkan punca kuasa kepada indeks 1/n. Dan bila ada indeks yang berbentuk m/n, dia akan sama juga dengan maksudnya m darab 1/n. Dan kita m tu dalam kurungan dan 1/n di luar kurungan, dan yang di luar kurungan ni samalah maksudnya dengan punca kuasa. Okey, sama juga dengan ni lah, dia cuma macam terbalik je lah. Kalau ini 1/n yang berada di dalam kurungan, ini m, ni 1/n. Okey, m ni kat dalam, yang ni m kat luar, dia terbalik je. Yang ni pula dia ada kurungan, yang mana m ni dia bawa keluar, dia akan jadi macam gini. Tapi maksud dia tetaplah sama, cuma main tukar-tukar je. Okey, alright. Kemudian kita dah belajar tadi macam mana nak cari dia punya tukar-tukar tu. Tapi sekarang ni macam mana pula kita nak cari nilai. Okey, cari nilai pun sama macam kita buat awal-awal tadi, punca kuasa dan juga punca kuasa 2 dan juga punca kuasa 3. Sekejap, saya nak tukar pen warna biru lah pula kot. Akan nasib warna merah je. Okey. Contoh yang pertama ialah 2/3 dikuasakan dengan 1/5. Okey, jadi kita tahu yang tadi kita dah belajar bila 1/5 ni maksudnya punca kuasa lah. Punca kuasa berapa? 5. Punca kuasa 5, 2/3. So, secara terusnya awak boleh tekan kalkulator punca kuasa 5, 2/3. Okey, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 3. Okey, jadi awak dapat nilai yang 2/3 kuasa 1/5 ialah 3. Okey, tekan je kalkulator. Okey, yang seterusnya 81 kuasa 3/4. Okey. Okey, so apa yang kita faham tadi, bila 81 kuasa 3/4 dia samalah maksudnya dengan 81 kuasa 3 kan? Okey, dikuasakan dengan 1/4. Okey, jadi kita boleh selesaikan satu-satu. Okey, kita tengok ni 1/4. 1/4 maksudnya punca kuasa 4. Okey, punca kuasa 4 81 kuasa 3. So, cuba awak tekan kalkulator. 81 kuasa 3 ni berapa? 81 kuasa 3 ialah, okey, besar nombornya. Okey, saya tulis balik punca kuasa 4 ni. Okey, 81 kuasa 3 ialah 531 441. Bila tekan kalkulator pula 531 441 ni punca kuasa dengan 4 akan dapat 27. Okey, dan yang terakhir sekali ialah kita boleh tulis sebagai, okey, kita boleh tulis kali ni saya nak tulis cara lain pula. Kalau yang ni saya tulis dalam bentuk 1/4. Kali ni saya nak tukar kepada bentuk terus kepada punca kuasa. Okey, saya tahu 2/3 ni dia ada 2, maksudnya 2 darab 1/3. 1/3 itu punca kuasa 3. Punca kuasa 3 1 2 5. Okey, dan dalam dia ada 2. So 2. Okey, kuasa 2. So saya selesaikan. Okey, punca kuasa 3 125 kuasa 2 ialah 156 25. Okey, jadi bila jadi bila tekan kalkulator, punca kuasa 3 15625 akan menghasilkan nilai 25. Okey, jangan lupa salin dalam buku, tulis. Okey, awak boleh cuba juga cara lain, maksudnya cara penulisan yang kita dah belajar tadi, dan perhatikan hasilnya juga tetap sama. Jadi hubungkan ini akan tetap samalah.
Jadi dalam video ini itu sahaja kita akan belajar, dan sebagai latihan yang mana awak kena hantar selewat-lewatnya Jumaat ini 5 Mac 11 malam melalui Telegram menggunakan cam scanner macam mana saya ajar. Okay, saya akan minta awak buat untuk soalan uji minda 1.2G. Nombor 1 ialah A, B, nombor 2 B, C, dan nombor 3 ialah C, D. Okay, kemudian uji minda 1.2H pula ialah awak kena buat yang ini 3 je, 1, 2, 3. Okay, buat dalam bentuk table jugalah, dalam bentuk apa ni, table macam ni lah, jadual macam ni. Okay, lepas tu yang kemudian yang terakhir sekali uji minda 1.2I. Nombor 1 ni awak buat, sekejap, abang tak lupa. Awak buat, oh ya, ni A, E, I. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soalan. Okay, hantar selewat-lewatnya hari Jumaat 5 Mac 11 malam. So 5 hari lah saya bagi masa untuk awak siapkan homework. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih, dan kita akan sambung lagi insya-Allah pada hari berikutnya. Terima kasih.